Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bersua muka kita pada malam ni seperti yang kita jadualkan, hari Selasa, malam Rabu, bicara akhir zaman. Selamat datang kepada mereka yang baru pertama kali bersama saya, Khalid Yahya atau Nurani Ma'arif. Kita mulakan pertemuan kita, majlis kita ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Okey, saya berharap semua sudah bersedia untuk journey pada malam ni. Malam hari raya, selamat hari raya haji, hari raya korban. Minal aidil wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang saleh, beriman dan juga diperkuatkan iman dan tauhid kita berada di garis masa timeline akhir zaman ini. Okey, saya bagi peluang kepada sahabat-sahabat semua untuk share, kongsikan live kita pada malam ini kepada rakan-rakan kita yang barangkali tengah santai-santai pada malam ni. So kita bicara santai malam ni tapi tajuknya tajuk yang sangat-sangat menarik insya-Allah. Tapi sebelum tu kita akan bermula dengan selawat. Selawat perjalanan yang dibawa oleh Nabi SAW ataupun rahsialah pada saya untuk umat berada di akhir zaman ini untuk sama-sama kita menempuh saat-saat yang sukar ni, seperti mana dalam tulisan-tulisan saya bahawa saya sebut bahawa selawat adalah senjata orang mukmin, kerana pada selawatlah sebenarnya terhimpun rahmat, kasih sayang, perlindungan, keberkahan dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada umat di akhir zaman ini. Maka kita akan bermula dengan selawat Jibril yang mudah tapi sangat-sangat power, sallallahu ala Muhammad. Jadi kita akan sama-sama berselawat selama 1 minit. Hadirkan hati tuan-tuan, timbulkan rasa kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghulurkan tangan kecintaannya. Jadi kita sambut cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada saya untuk menyampaikan bicara pada malam ni. Dipermudahkan lisan saya dan juga ditimbulkan rasa kecintaan dan juga semangat untuk bersama-sama pada malam ni. Kita bicara santai-santai tapi kita cuba mencari hikmah dan yang tersurat dan tersirat. Ya, pada malam ni satu tajuk yang saya ingat semua dah tahu. Tapi pada malam ni saya minta sama-sama sudi-sudikan untuk berkongsi, sharekan pada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita pada malam ni tentang perbahasan bicara akhir zaman kita. Saya sudah mengadakan beberapa siri bicara akhir zaman daripada membongkar misteri Dajjal dan juga seterusnya tentang kebangkitan. So kita akan teruskan kembara journey kita pada malam ni khusus untuk membincangkan satu topik iaitu comic extension parade ataupun
buku yang sangat popular tentang zombie, Malaysian zombie ni. Jadi kita nak bincang pada malam ni. Dan pada malam ni saya nak minta jasa baik tuan-tuan untuk kita bagi istimewa untuk mereka yang pin ataupun hantar soalan yang pertama, 10 soalan. Kita nak bagi peluang kepada mereka yang bersama pada malam ni untuk tanyakan soalan. Jadi saya pilih 10 soalan yang pertama, kemudian kita tutup, ataupun lepas tu kita akan masukkan juga, bagi ruang juga, tapi saya pilih 10 soalan yang pertama untuk saya berinteraksi. Pada malam ni insya-Allah kita akan 2 jam lah kot, 2 jam bersama untuk bincang sebab topik ni panjang. Saya akan bincang pada sisi yang belum pernah dibincangkan lagi. Dimensi yang belum pernah dibincang. Walaupun benda ni, topik ni dah viral, dah tular, tapi kita nak tengok daripada dimensi yang berbeza. Dimensi fitnah dan dimensi kebangkitan. Never before had been discussed. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bantu saya. Dan juga kita ucap terima kasih kepada TV Sufi kita, channel TV Sufi House of Light. Inilah rumah cahaya. House of Light yang melimpahkan cahaya selawat baginda Nabi SAW. Jadi inilah TV Sufi yang juga bersiaran banyak program dan tema dia adalah House of Light untuk kita semarakkan cahaya selawat kita, ya, di rumah kita, di pejabat kita, di handphone kita lah, untuk kita tumbuhkan cahaya nur limpahan baginda Nabi SAW. Okay? Are you ready? Okay. Kita akan bincang tentang Extinction Parade. Tapi sebelum tu saya nak revise balik tentang apa yang kita sebut tentang bicara akhir zaman. Barangkali orang yang first time bersama saya, Nurani Ma'arif, Khalid Yahya, akan bicara tentang bicara akhir zaman. Kita berada di timeline akhir zaman, di garis masa akhir zaman. Kita betul-betul berada di ground zero ini. Ya, Nabi sebut dalam hadisnya yang sahih, ya, kita akan banyak tanda-tanda yang akan muncul, tanda-tanda kiamat yang kecil, tanda kiamat yang besar. Dan ulama juga menafsirkan ataupun meriwayatkan bahawa ada tanda pertengahan. Dan banyak sepakat, majoriti ulama mengatakan tanda-tanda kiamat yang kecil itu sudah berlalu, habis. Dan sekarang ni kita sedang memasuki tanda-tanda pertengahan dan sedang memasuki tanda-tanda yang besar. So, jadi sebenarnya kita kena sediakan mindset kita. Kita punya jiwa nurani dan pemikiran kita sepatutnya kita berada dalam pemikiran untuk menuju perjalanan akhir zaman ini. Bukan kita nak timbulkan rasa ketakutan, tapi kat mana kita nak berada pada saat yang sukar dan getir ini. Sebab ini dah dibicarakan oleh Nabi SAW. Bahkan saya memang ada satu siri khusus dan khas yang saya bincang kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Ibn Kathir dalam kuliah bersiri saya dengan surah Al-Hidayah. Jadi itu pada Ahad malam Isnin, khusus program tu tentang bicara kitab. Jadi kita bukan nak ceritakan benda menakutkan, tapi ini adalah kita bincangkan apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi bimbangkan. Jadi ini kita nak kupas. Jadi dalam pembicaraan bicara akhir zaman, kita nak melihat realiti hari ini, suasana hari ini. Kadang-kadang orang kata macam tak ada kaitan, tapi sebenarnya banyak kaitan dia, banyak yang terkait tentang akhir zaman ini. Baik, apabila kita bicara akhir zaman, dua perkara kita kena fikir dan kita kena lihat usulnya adalah fitnah dan kebangkitan. Dua perkara yang patut diberi perhatian dalam subjek akhir zaman, dan itulah yang saya bawa, subjek fitnah dan subjek kebangkitan. Subjek fitnah, usul kepada fitnah di akhir zaman, itulah Masihud Dajjal. Usul kepada kebangkitan adalah usulnya adalah hidayah kebangkitan terletak pada usul hidayah Al-Mahdi. Jadi pada bicara fitnah, Dajjal usulnya. Bicara kebangkitan, usulnya adalah Al-Mahdi. Dua-dua ni kita kena melihat. Kita melihat bincang daripada sudut hadis Nabi, hadis fitan dan realiti zaman. Okey. Jadi bila kita bincang tentang fitnah, jangan lupa Nabi sebut bahawa fitnah Dajjal tu adalah sebesar-besar fitnah dan seburuk-buruk fitnah. Tidak pernah Allah sebut bahawa sejak diciptakan kejadian Adam tu sehingga kiamat, tidak adalah yang sebesar-besar fitnah melainkan fitnah Dajjal. Dan seburuk-buruk fitnah, kalam seburuk-buruk fitnah ni tidak ada dalam hadis Nabi, tidak ada dalam matan.
Tapi kalau kita himpun fitnah, hadis-hadis fitan, maka kita akan tengok bahawa semua yang dibuat oleh Dajjal itu seburuk-buruk fitnah. Antaranya hadis yang Nabi sebut SAW sebut, Nabi sebut bahawa akan datang fitnah seperti kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. Maknanya fitnah ni datang seperti kepingan malam, sekeping-sekeping, gelap gelita. Dahlah gelap sekeping-sekeping lah tu. Di satu gambarannya. Nak bagi tahu apa? Bahawa berada pada titik garis masa timeline fitnah, kita berada dalam keadaan yang sangat keliru dan kita tidak nampak mana yang benar dan mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil, mana yang cantik, mana yang buruk, tak nampak ketika berada zaman fitnah itu. Ketika berada di akhir zaman, bila fitnah datang kita tak nampak. Dan itu dilakukan oleh Dajjal, digerakkan oleh Dajjal, direncanakan oleh Dajjal secara terperinci. Sejak daripada dulu lagi. Sebab Dajjal ni hayatnya, hidupnya sangat panjang. Ada riwayat mengatakan pada zaman Nabi Nuh AS, Dajjal ni dah lahir. Ada yang mengatakan dia besar di zaman Nabi Sulaiman. Bahkan dalam satu riwayat yang masyhur, tapi tidaklah masyhur dari segi hadis sahihnya, tentang Dajjal ini hidup bersama dengan Nabi Musa, dan itulah dikata sebagai As-Samiri. Dan ini maknanya lamanya Dajjal hidup, dan dia telah membina dia punya kelompok-kelompok, dia punya proksi-proksi dia. Jadi proksi-proksi dia ni ada pada setiap zaman, dan pada zaman ni ada proksi-proksi dia. Proksi-proksinya berada dalam semua segmen dan semua bidang, termasuklah bidang media, media ilustrasi yang akan kita bincangkan dalam comic extension period pada malam ni. So it's about kemungkinan. Tetapi kalau kita bongkar satu-satu, kita tengok kemungkinan itu seperti sebuah realiti. Okey, jadi kita bincang tentang, saya tidak bercakap terlepas dari segi kajian hadis, tentang kajian buku ataupun teori-teori yang kita ada. InsyaAllah saya akan bawa benda-benda itu untuk jadikan pembuka minda kita, ya, pembuka minda kita untuk kita bicarakan. Jadi kita dah sebut tadi bahawa fitnah yang Dajjal bawa ni gelap, jadi kita tak nampak. Dan Dajjal ni bawa fitnah ni dari segala dimensi, atas, bawah, kiri, kanan, semua sisi dia datang. Jadi sebab tu kita kena sentiasa, orang kata cakna, kita kena open mind, open heart kita, jiwa kita kena melihat barangkali ini dia. Saat getir ni inilah kemungkinan. Sebab kita takut. Kata Syekh Hamzah Yusuf dalam seorang tokoh ilmuwan Amerika di California, Zaituna, dia sebut, dia kata fitnah Dajjal ni macam sarang laba-laba. Saya dah ulang kata sarang laba-laba. Dia tidak kelihatan tetapi ada. Dan itulah selemah-lemah rumah yang kita melihat seperti kuatnya kan hari ni. Ni saya nak cerita ni. Kita tengok gerakan ni seperti kuat. Daripada ekonominya, politiknya, ketenteraannya, intelligence-nya, dengan komik-komiknya, dengan movie-movie-nya. Macam, dia datang macam itu. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut istilahnya, sebut tentang selemah-lemah rumah, selemah-lemah sarang adalah sarang laba-laba. Tapi itulah dia yang memerangkap kita. Sebab kita tak nampak, kita dikaburkan mata kita. Itu tamsilah dia. Itu tentang fitnah. Dan kita akan bicara tentang kebangkitan, sebab ini akan berlaku. Kebangkitan ni tentang kebangkitan Imam Al-Mahdi. Ini memang mutawatir hadis-hadisnya. Dan di sini banyak polemik kita bincang. Tapi kita kena yakin waktunya akan sampai. Dan kebangkitan kita tak nak cerita tentang sosok siapa dia, di mana dia. Itu kita bincang sesi lain lah. Tapi kita nak sebut bahawa sebelum kebangkitan Al-Mahdi, hidayah Al-Mahdi itu telah tiba. Sebagaimana Dajjal itu datang, fitnahnya datang dulu. Dan begitu juga sunnahnya. Sebelum Al-Mahdi itu datang, hidayahnya datang dulu. Kita dah dapat rasakan. We can feel the energy of Al-Mahdi itu. Orang rasa, kebangkitan ni macam berlaku lah. Saya ni dah dapat macam, seperti mana 7 pemuda Al-Kahfi itu. Dia dapat sense of pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok 7 pemuda Al-Kahfi itu, dalam surah Al-Kahfi, 7 pemuda yang berhadapan dengan Raja Dicyanus itu yang zalim itu, yang juga sebenarnya kalau kita tengok buka tafsir, dia punya naratif cerita dia pun sama. Mereka ni diarahkan untuk parade sama extension parade juga. Extension parade tu 7 Al-Kahfi ni, 7 pemuda ni sebenarnya diarahkan oleh raja yang dinamakan Raja Dicyanus
untuk sama-sama, bukan dia, seluruh kampung, seluruh penduduk bandar, seluruh satu negeri, seluruh satu negara diarahkan oleh Raja Dikanos bergerak. Mari kita berarak, istilah bukan berarak, orang kata apa parade ni macam berarak lah, tapi dia macam ada istilah yang trigger. Dia maknanya dia bergerak ramai-ramai, bawa spanduk, bawa apa, bergerak untuk mengisytiharkan Dikanos itu sebagai Tuhan. Tapi 7 orang pemuda ni, dia dapat yang saya sebut tadi, hidayah. Pada zaman tu hidayah dia lah. Pada zaman kita ni hidayah Al-Mahdi. Ada 3 yang dia dapat bagi orang yang 3 perkara yang dapat pada 7 pemuda ini. Dan inilah dia yang kita minta, kita doa supaya kita dapat keistimewaan seperti mana 7 pemuda ini. Apa dia? Pertama, dia dapat kekuatan untuk melihat fitnah. Dalam ramai-ramai itu 7 orang tu dia boleh nampak ini tak betul ni. Ini memang kalau istilah kita ni kata konspirasi lah kan. Sebab ni bincang biasa-biasa page saya kan. Kalau page surah tak boleh. Jadi kita bincang pasal ini macam fitnah lah, ini macam dia tak kena. Nak dapat itu bukan semua dapat. Jadi kita doa dia boleh nampak, dia boleh rasa ini tak betul ni. Jadi ini 7 orang ni dapat. First. Yang kedua, dia dapat perlindungan. Dia dapat perlindungan. Dia dapat perlindungan. Mana bila dia dah berkumpul 7 orang pemuda tu pakat sama-sama dia. Sama-sama dia tak kenal. 7 orang tu jumpa sama-sama, dia kata, aku rasa tak betul lah apa kita buat. Mana dia rasa dapat. Dan juga 7 orang tu tak kenal tapi jumpa sama. Dan dia bergerak pergi masuk ke dalam gua. Perlindungan dia digerakkan untuk berlindung di dalam gua. Perlindung digerakkan. Allah gerakkan hati mereka untuk berlindung, perlindungan. Dan akhirnya diselamatkan. Yang ketiga diselamatkan. Pertama, diberi kekuatan untuk dapat melihat fitnah. Kedua, diberi perlindungan. Yang ketiga, diselamatkan. Cerita simpelnya diselamatkan. Diselamatkan dalam situasi yang getir dan sukar ni. Macam mana diselamatkan? Subhanallah cerita dia. Macam mana? Dia orang ni boleh time travel bang. Time travel. Daripada duduk zaman Dikanos tu, Allah angkat dia time travel 309 tahun. Tahu-tahu dia bangunnya dah tak ada Dikanos dah. 309, istilahnya time travel lah. Tahu-tahu diselamatkan dalam keadaan hilang daripada zaman tu. Daripada zaman tu hilang. Jadi mana tahu kita ramai-ramai selawat, kekuatan kita sebenarnya selawat. Duduk selawat. Sebab saya ada sebut tadi, selawat ni bila kita selawat, Allah bagi 10 rahmat. Rahmat terletak dalam tu adalah perlindungan, kekuatan, diberikan keberkahan. Semuanya. Kalau Allah dah berselawat, Allah dah bagi rahmat, that's it. Finish. Selamat. Jadi kita selawat. Selawat ni, mana tahu kita selawat sungguh-sungguh Allah. Tahu-tahu kita dah ada tahun 300 tahun akan datang. Ataupun kita back to the future. Patah balik belakang. 300 tahun, barangkali zaman Hang Tuah kot. Tiba-tiba je zaman Hang Tuah. Zaman Sultan Mansur Shah. Subhanallah. Maknanya saya nak bagi contoh. Tapi nak bagi tahu, ini sebut dalam Al-Quran. Allah selamatkan 7 orang tu, dia time travel 309. Kalau Allah nak buat, biiznillah. Kun fayakun, dia jadi. Jadi apa yang kita nak risaukan, kenapa dia duduk pada tauhid. Jadi bila kita bincang tentang kebangkitan, dia ada 3 perkara. 3 juga. 3. Kat sini kamera. 3. Bila kita bincang tentang kebangkitan Al-Mahdi ini, tentang hidayah Al-Mahdi ini, yang datang pertamanya adalah ketauhidan. Kukuhkan ketauhidan. Ini mukadimah sebab saya kata malam ni 2 jam. Sebelum nak bincang pasal apa? Pasal vampire dengan zombie ni kan. Sebab sini pun malam ni gelap ni. Jadi nak cerita pasal vampire dengan zombie ni kena cerita pasal tauhid ni. Ketauhidan dulu. Pertama, bila kita bincang tentang kebangkitan, kena bermula dengan ketauhidan. Kukuhkan ketauhidan. Macam mana ketauhidan? Kita bincang di ujung nanti. InsyaAllah. Okey. Yang kedua, selepas ketauhidan, kita membawa mahabbah Nabi SAW. Kebangkitan itu selepas ketauhidan, kena ada mahabbah Nabi. Nabi itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia bawa rahmatan, dia bawa rahmat, kasih sayang. Dia sayang pada umat dia. Kita lah umat dia. Dan Nabi yang lain ni semua nak berada dalam menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi kita ni terpilih lah. You are the chosen one. Nabi Musa nak jadi Nabi umat Nabi Muhammad. Nabi apa lagi? Nabi Isa nak jadi Nabi umat Nabi Muhammad. Nabi Khidir nak jadi umat Nabi Muhammad. Saya sebut ni sebab 2 Nabi ni dapat. Nabi Isa dapat jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Khidir dapat jadi umat Nabi Muhammad. Dipanjangkan usianya.
Dan ada nabi-nabi lain lagi. Nabi Harun, dia nak semuanya. Nak jadi. Tapi kita ni dipilih duduk dan dapat keistimewaan menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi yang kedua adalah membawa mahabbah cinta Nabi SAW. Sebab itulah kita duduk dalam selawat. Kita bawakan mahabbah kecintaan Nabi SAW. Okey. Dan yang ketiga, yang last kali akhirnya, apabila kita bercakap tentang kebangkitan, kita kena bawa sebuah jiwa ketamadunan, bawa tamadun spiritual, kembalikan balik seperti Nabi bawa tamadun Madinah itu. Tamadun yang pernah hebat lah. Saya akan bincang tamadun hebat yang akan ada pada zaman Al-Mahdi ini memang hebat. Balik pada zaman Nabi Sulaiman AS, dia akan bergabung teknologi dia. Balik pada zaman ancient civilization, dia akan bergabung teknologi dia. Semua tentang semua you name it, nantilah kita huraikan. Tiga ini ada pada ciri kebangkitan, ketauhidan, mahabbah Nabi dan juga tamadun spiritual. Itu adalah pencirian, pendetilan tentang disebut tentang kebangkitan. Jadi dia bukan simple-simple kebangkitan tadi. Jadi inilah yang nak bawa, dan ini kena bawa dengan jiwa, dengan kefahaman. Okey. Ke saya seorang-seorang je cakap semangat. Wallahu a'lam. Okey. Jadi faham Kita bincang tentang fitnah, kita bincang tentang kebangkitan. Dan jangan lupa share pada kawan-kawan kita, baru lagi bermula. Dan untuk mereka yang ada ni, saya ingat sempat untuk 10 soalan pertama. Last sekali saya cubalah, saya akan cuba menjawab soalan-soalan yang keluar dalam topik pada malam perbahasan pada malam ni. Sebab jarang saya boleh berinteraksi, bercakap, orang tanya soalan sebab saya kadang-kadang tak mahir lagi, tak cekap lagi untuk respon soalan ni. Okey, jadi saya minta admin bolehlah nanti dikeluarkan soalan-soalan. Biiznillah, insya-Allah kalau ada kekuatan saya boleh jawab, kita jawab sama-sama untuk manfaat bersama. Jadi itu adalah introduction, mukadimah saya pada malam ni. Bercakap tentang apa-apa pun, mula pasal bicara akhir zaman, dia kena duduk dalam keadaan itu. Dia kena duduk dalam dimensi itu. Dia kena duduk dalam mind setting itu. Okey? Alhamdulillah kalau dah start begitu. So kita boleh masuklah topik kita pada malam ni. Topik zombie dan vampire, extinction period. Extinction period. So ini adalah topik yang dibawakan ataupun komik yang dibawa. Sebenarnya apa yang saya bawa ni, saya bagi gambaran lah, ada kawan-kawan kita ataupun ada juga jemaah-jemaah yang ada pada malam ni, saya jemput semua. Jemaah surau lah, jemaah karya lah untuk bincang tengok pada. Jadi dia pun terkejut, apa ni tuan pengurusi kita nak bincang pasal komik malam ni kan. Ini kita komik ni dia mempengaruhi karakter dan pemikiran generasi kita, generasi anak-anak kita dalam menghadapi akhir zaman ini. Komik ini yang ditulis, dikarang ataupun diilustrasikan oleh Max Brooks. Max Brooks nama simple je, tapi inilah orangnya yang telah mengarah atau buat dia punya skrip untuk World War Z, World War Zombie yang dilakonkan oleh pelakon yang handsome tu lah kan, Brad Pitt. So dia memang box office. Saya tengok tadi, sempat saya tengok dalam 500 million dia punya hit, blockbuster lah, dia jadi hit lah, dia punya filem tu memang meletup lah. Cerita zombie ni banyak, macam-macam cerita zombie kampung pisang pun ada. Tapi ni zombie yang tengok ni, World War Zombie ni, dia macam jadi lain sikit. Lain sebab macam dia bawa naratif apa yang realiti hari ni. Virus, kemudian virus jadi zombie. So seperti naratif tu seperti kena dengan realiti hari ni. Sikit-sikit lah kan, World War Zombie. Tapi tak apa, kita bukan nak cerita pasal World War Zombie. Kita cerita Max Brooks ni ada terkaitan dengan World War Zombie. Tapi saya sebenarnya tidak akan detailkan, perincikan everything dalam komik ni, sebab saya ingat ramai yang kawan-kawan ataupun ramai juga tokoh-tokoh yang di luar sana yang terlibat dalam media sosial sebenarnya dah kupas tentang komik Max Brooks ni secara detail lagi. Antaranya kalau tak silap saya, Abu Zarif. Saya pun tengok dia punya bagaimana dia buat perincian pendetilan. Dia macam bedah komik pula. Macam dia tafsirkan komik Max Brooks ni. Dia ada volume siri. So Abu Zarif ni very detail, dia akan sebut tentang kod-kod yang dalam filem, dalam komik tu, dalam simbol-simbol yang ada, dalam naratif yang nampak ada watak-watak karakter semua tu. Dia perincikan satu. You all boleh pergi balik, cari balik dekat Facebook Abu Zarif. Orang dah mungkin ada dalam ni pun dah tengok. Tapi saya akan cerita dimensi yang lain, ada benda yang lain, pandangan yang lain terkait tentang politik hari ini, geopolitik hari ini,
dan juga tentang bicara akhir zaman. Dan kita akan tengok kat mana sebenarnya hakikat sebenarnya. Saya nak bongkar yang tersurat dan tersirat biiznillah, dengan izin Allah. Balik kepada extension period tadi. Ini adalah komik sebenarnya. Komik je bang, komik cerita kartun. Nampak tak? Kartun saja. Komik ni sebenarnya adalah ialah karakter kartun, tapi sebenarnya dia sangat-sangat mempengaruhi pembaca dan ditulis, dibuat pun dengan tujuan untuk mempengaruhi pembaca, dan pembaca ni memang disasarkan. Awak boleh bayangkan siapa yang akan membaca komik-komik ni. Okey, mostly memang Gen Y lah, generasi muda. Dia akan tengok komik ni, dia akan baca dan dia akan ambil. Sebabnya antara lain komik ataupun movie, dia punya pengaruh dan kuat dalam mempengaruhi subliminal message. Faham? Subliminal message. Kita akan terima ilmu, fakta daripada dua. Satu memang kita direct masuk, baca, tengok ni, masuk dalam otak kita, direct lah, dia masuk. So, dia masuk. Ada cara yang lain, dia masuk secara subliminal, bawah sedar. So, bawah sedar ni sebenarnya yang punya pengaruh yang kuat dalam mengubah karakter seseorang. Saya nak beritahu. So, sebab itulah antara lain movie dan juga media komik dan sebagainya, kartun misalnya, sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi dalam memasukkan elemen-elemen subliminal message. Subliminal message. Jadi dia boleh masuk tanpa kita sedar. Sebab kita tahu kita ada minda sedar dan kita ada minda bawah sedar. Okey, kita ada minda sedar, kita ada minda bawah sedar. Minda bawah sedar ni dia terkait dengan emosi. So the moment fakta masuk, bila dia lock dengan emosi, 2 second dia jadi memory. Faham Bila awak tengok sesuatu, masuk je memory, bukan memory, masuk je emotion. Saya cakap, bila awak masuk fakta, masuk emotion, dia lock sebagai memory. Puk tinggal dalam ni. So bila memory ni banyak, dia akan membentuk dia punya karakter. Itu lebih kurang macam itulah. Boleh baca, boleh tengoklah dari segi psikologi punya pembelajaran, tapi saya bagi the basic thing. Contoh saya kata, kalau kita tengok, kita kata saya beritahu kat tuan-tuan, saya sebenarnya berada di dalam bilik khazanah buku di surau ni. Ada ni betul-betul tepi ni adalah batu cave, betul-betul dekat batu. Tempat yang memang menyeramkan lah. Kalau orang kata tempat sini ada hantu. Tapi kalau cakap ataupun tak sampai sini lah, tempat lain lah. Tempat lain. Saya kata, orang kata kalau kau lalu bawah kat kampung ni, kau lalu jalan ni, kat bawah pokok pisang tu, ada hantu. Masuk sekali. Tapi tak ada apa-apa. Tapi once kira dimasukkan, dimomokkan, dan bila kita lalu satu hari dan tengok bergoyang pokok pisang tu, akan timbul rasa ketakutan. So dia akan lock masuk dia sebagai memory. Bila dia lock dalam memory, maknanya tiap kali kita lalu tempat tu, tiba-tiba automatik perasaan tu datang. Itu contoh gambaran bagaimana subliminal message ni sebenarnya tanpa sedar dimasuk. Sebab tu kanak-kanak yang kecil, kalau ikut kajian pendidikan, pembesaran kanak-kanak daripada 2-3 tahun, dia tak belajar sangat ikut akal. Dia bukan masuk minda sedar. Dia masuk bawah sedar, subliminal message. Sebab dia tak banyak fikir, dia pegang pen, dia cucuk, oh pen ni dia punya apa? Dia punya, when dia feel happy, dia lock memory. Dia feel sad, dua je budak-budak kecil kan, baby kan. Dia tengok, dia gembira je, okey, ini dia. Ini kira benda yang betul. Dia sedih je, tak bagus. Gembira, bagus. Tak gembira, tak bagus. Dia lock je. Jadi, apa yang mengembirakan dia akan membentuk karakter dia. Kalau dia suka dengan orang tu, dia tengok, dia akan suka. Boleh faham kan? So, subliminal message is what actually, this is my first impression tentang buku, komik, extension period. Apa yang dibuat sebenarnya, dimasukkan banyak subliminal message. Mana kalau kita tengok, yang biasa buat iklan lah. Iklan. Dulu zaman saya iklan rokok banyak kan. Tak maaf lah yang rokok kan, iklan rokok. Rokok, tengok bukan dia tunjuk rokok sangat. Dia tunjuk kalau Marlboro, bawa kuda. Kenapa dia tunjuk rokok? Dia tunjuk kuda, Marlboro, Camel dengan baju. Tapi sebenarnya rokok, tapi dia lain. Supaya orang masuk tu, best kan. Nampak? Subliminal message. So, gerakan-gerakan ini, gerakan elit ni yang memang terlibat dalam the media ni, sebenarnya dia dah tahu dah macam mana how to influence, manipulate manusia. Sebab kita ada dua benda. Kita ada
Kita minda sedar dan minda bawah sedar. So ini yang berlaku sebenarnya kalau tengok balik. So this the first kalau kita tengok sebenarnya adalah tentang subliminal message. Dan saya nak bercakap tentang dari segi keselamatan. Saya tahu benda ni dah viral, dan benda ni bila viral bagi pihak keselamatan, dia tidak akan membiarkan benda ini berlalu sebegitu sahaja. Sebab benda ni dalam kalau tengok komik ni memang bawa mesej-mesej kehancuran lah, ataupun boleh memusnahkan tiang-tiang negara, ya. Apabila ada kekacauan. Hari ni pun kita tengok kan, dah start dekat Thailand. Thailand mula dah ada kebangkitan dia orang, mula ada riots kan. Sebelum ni South Africa dia punya riot pun kita tak pernah jangka. Jadi macam tu, dia loot, dia maknanya dia pergi kat kedai, dia rompak, dia pecahkan. Macam South Africa ni sebenarnya bertamadun lah, compare dengan kalau dekat mana dekat Sudan ke, ataupun dekat Afrika yang lain kita tahu memang bergolak, berkrisis. Tapi South Africa ni jarang. Tapi South Africa ni dah jadi begitu. Tapi South Africa ni bukan sebab COVID, pandemik, dia sebab lain, sebab pemimpin dia, okey, yang ditangkap. So kita tengok yang kedua, di Paris pun dah mula. Rakyat dah bangkit, rakyat pasal Green Lane, pasal nak buat tu kan. Jadi sekarang ni kita tengok apa yang berlaku adalah sebenarnya ini saya sebut keselamatan tadi. So naratif tu dah nampak dah bukan nak sebut kekacauan tau. Dia punya stage of kebimbangan rakyat. Jadi bila ada komik ni sebenarnya memang kita tengok sejauh mana akan menyebabkan panik masyarakat, panik masyarakat, ataupun dia percaya benda ini akan berlaku. So balik pada tadi subliminal message. So kalau kita tengok naratif yang ditulis oleh Max Brooks ni sebenarnya, yang merupakan Max Brooks ni kita tahu kalau tengok based on apa yang Abu Zarif buat pada kajiannya, dia adalah seorang memang pakar dalam bidang strategi perang, dan dia memang antara konsultan penasihat kepada Akademi West Point di Pentagon Washington, gitulah kan, ketenteraan Amerika. So memang orang yang memang terlibat dari segi intelligence, military di USA. So just imagine how. Jadi dia ambil penulis komik ni bang, kartun je, tapi dia ambil how serious it is, kan. Jadi kita pun tengok kenapa jadi kita pun muskil. Jadi kita muskil kenapa orang, jadi benda ni pada mereka adalah serius, pada mereka serius. Jadi apa yang boleh kita tengok sebenarnya, apa yang digambarkan oleh mereka ni sebenarnya you read my lips, saya dengar betul apa yang dilakukan oleh Max Brooks ataupun dengan tim dia adalah untuk create the reality. Sebab dia orang ni dah tahu science of reality. Dia tahu macam mana nak make it happen. This is my first impression pandangan saya. Sebab dia ada science untuk buat reality. Reality ni dia bergantung kepada sejauh mana tanggapan kita. Sejauh mana kita ada perception, tanggapan, dan akhirnya bila kita percaya, so apa yang kita tanggap dan percaya, dia akan build the narrative untuk menjadi reality. This is science. Saya bukan sebut pick up macam tu je. Tapi taklah detail. Kalau you tengok dari science, maksud saya ni science quantum physics. Quantum physics ni dia based on what you believe, dia akan jadi. You believe, dan Allah mengikut sangkaan hamba dia. So kalau kita terus ramai di kalangan kita, tak payah ramai, 1% percaya bahawa kekacauan akan berlaku, akan jadi zombie. So benda yang kita fikirkan itu, dia akan membentuk reality. That's how the Max Brooks and the team believe on. Okay, apa yang mereka percayakan. Jadi ini dia create naratif dalam bentuk komik, dan dia buat movie dalam bentuk World War Zombie. Jadi benda tu, dan hari ni kita tengok benda tu dia plan. Memang dia plan lah. Dia plan. Saya sebut dia plan tu based on kalau kita tengok ini teori konspirasi. Okay, saya kena disclaimer awal-awal. Kadang-kadang ada orang yang memang serius dari segi akademiknya, dari segi pada penghujahan kan, reality, fakta dan sebagainya. Okay, kita tengok, saya sebut teori konspirasi, apa yang berlaku tentang pandemik misalnya, coronavirus misalnya, 2015 Bill Gates dalam TED Talk dia dah sebut pasal corona. Dia tak sebut corona, dia kata the next disaster malapetaka sebenarnya bukan nuclear bomb,
tetapi pum dia keluarkan gambar virus. Benda tu berlaku pada dikeluarkan dan dihujahkan Bill Gates pada 2015. So benda ni actually dah plan. Jadi maknanya saya nak sebut plan tu, saya bukan nak cerita pasal naratif teori konspirasi pandemik, itu cerita lain. Kita akan buat dalam sesi lain kan. Tapi nak sebut benda ni sebenarnya dia orang buat tu secara stages dan plan. Dan itu adalah first response saya tentang bagaimana asas pembentukan komik ni dan mereka buat ni. You boleh pergi balik kepada apa yang disebut oleh Abu Zarif, dia bentangkan satu-satu fakta tentang apa yang ada dalam tu dan dikaitkan dengan realiti yang berlaku hari ini. Sebab komik ini ditulis pada 2014. 2013 dia dah start. Dan 2006 lagi sebenarnya Max Brooks ni dia dah banyak menulis buku tentang zombie, okey. Dan 2014 dia start sebenarnya terbitkan komik ni. Okey, you can check the fact. 2014 dia start. Jadi sekarang ni 9 tahun. 2014, 2000, sekarang 2021. Mana apa yang ditulis dalam komik tu termasuk gambaran lockdown, virus 2014 disebut. So 2021 dia membentuk naratif tu. Saya tak cakap reality, naratif tu. Dia macam fixnya, okey. Dan yang lebih apa nak sebut bukan menggusarkan, yang lebih menghairankan kita, dia mengambil latar belakang Malaysia. So ini sebenarnya kenapa kita bincang, okey, kenapa saya respon lah untuk sama. Dia mengambil latar belakang Malaysia ini. Jadi menjadi tanda tanya komik yang begitu heavy content dan message-nya, sebab dia punya genre dia adalah horror, angker, Indonesia kata angker, menyeramkan. Dia punya genre dia adalah menyeramkan, horror. Jadi dia bawa satu cara dia bawa cerita tu pun kalau orang baca pun menyeramkan. The first page tu pun dia tunjuk gambar muka orang, mata dia berdarah, macam marah, macam nak balas dendam, benda dia terkuak dalam. So banyak mesej-mesej yang tersembunyi, yang tersirat dalam komik itu. Kalau orang yang kata biasa-biasalah. Kalau orang kata ini komik je, komik kartun je, okey tak apalah. Itu pun tidak mempengaruhi apa-apa. Tapi jangan kita lupa sebab dia memang ada sasaran tertentu. Sebab tu sasaran tertentu itulah. Sasaran tertentu generasi. Mungkin ada dalam kelompok Malaysia ni memang ada geng-geng underground juga, kita tak tahu. Memang dia menunggu. Dia hardcore ke, yang tegar gila tentang horror dengan vampire, dia terima. Sebab saya pernah berjumpa dengan kelompok macam ni. Ada kelompok yang cults pun ada. Cults kan, yang jenis yang percaya benda-benda yang esoterik ni kan. Jadi dia percaya benda-benda itu. Dia bukan percaya, dia believe. Dan dia boleh gerakkan. Sebab itulah sebenarnya benda-benda macam ni untuk bahagian keselamatan negara dan intelligence sangat mengambil perhatian. Sebab tu antara yang kita tengok, saya ingat Abu Zarif ni pun orang yang terlibat dengan keselamatan, cara dihurai, cara disebut, dan dia memang orang yang selamat. Sebab tu saya kata benda ni memang terkait satu dari segi keselamatan. Tapi tak apalah, kita tak bincang tentang tu. Saya nak bincang tentang akhir zaman. Ini masih lagi dalam saya nak bagi gambaran tentang komik itu. Komik ini adalah komik yang bawa message tertentu, dihalakan kepada sasaran yang tertentu. Dan kita tahu memang cara dia buat, cara dia tulis. Saya sendiri tengok cara dia tulis. Memang ada bawa message untuk menghalakan kepada subliminal message. Memang ada tujuan untuk masukkan message, pesan-pesan tertentu di bawah minda sedar kita. Hanya orang yang tak sedar je lah tak sedar. Satu, orang yang tak sedar. Yang kedua memang tak nak tahu pun. Tak apalah, tak nak tahu tak apa. Boleh relax je kan, tak perlu. Tapi sebenarnya kita bimbang macam ni lah. Bila dah jadi macam dekat Thailand misalnya, jadi dekat Paris, na'udzubillah, kita tak nak. Kita minta Allah lindung. Sebab yang jadi naik ni bukan ramai-ramai pun, kelompok sikit-sikit je. Tapi bila dia dah jadi, tak terkawal. Jadi inilah sebenarnya kita bimbangkan. Mungkin ada asas kebimbangannya ataupun tidak, wallahualam, mudah-mudahan Allah pelihara dan lindung kita, ya. Sebab tu kita bincang ni supaya kita berada di dalam keadaan tenang-tenang. Sebab tu kadang-kadang bila bincang tentang saya tahu ramai yang tengok ni tentang COVID, Corona. Sebab tu saya kata nak bincang bab-bab ni kena jaga adab. Adab ni bukan beradab akhlak tu tak. Adab ni kehalusan budi.
Orang Melayu kita dia letak adab ni kehalusan budi. Kehalusan budi ni maknanya dia tahu bila nak cakap dan dia tahu apa nak cakap. Faham? Ni adab. Dalam keadaan suasana yang getir. Contohnya kalau kita rumah mak kita, dah lama kita tak balik kampung. Kita balik kampung di rumah kita. Masuk bilik, kita tengok bilik rumah kita ni berabuk. Adab dia apa? Patut tak kita cakap depan rumah mak, apasal rumah ni berabuk mak? Hanya orang yang ada kehalusan budi akan datang dalam hati dia, aku tak patut cakap macam ni. Tapi kalau orang yang tak ada adab, dia tak ada sense tu, tak ada feeling tu, dia akan keluar je cakap. Tapi orang yang ada kehalusan budi, dia akan mari perasaan dia. Tak boleh cakap. Walaupun tengok habuk, ini rumah mak aku, ibu aku kena jaga. Itu contoh saya nak beritahu. Sebab tu dalam suasana yang getir ini, sukar ini, jangan kita mudah-mudah keluarkan perkataan yang sebenarnya tidak ada adab dalam menjaga ada benda yang penting dan besar untuk kita jaga. Itu pertama. Yang kedua sebenarnya. Yang pertama itu adalah tauhid. Tauhid yang pertama. Yang kedua itu adalah adab. Adab ni yang duduk pada yang Muhammadiyah tadi. Ini saya terlupa. Pertama, yang tiga kebangkitan tadi adalah tauhid. Yang kedua adalah muhabbah Nabi. Muhabbah Nabi itu dia ada bawa rahmatan, kasih sayang, dan dalam tu juga ada adab. Adab ni lah orang tak cakna. Bincang pasal konspirasi jadi emosi. Tapi dia tak jaga adab. Ini ada dalam pelajaran adab. Nabi berperang pun ada adab. Jadi jangan kita terperangkap dengan emosi. Takut jadi ISIS ni. Okey? Itu saya nak bagi gambaran. Jadi bila kita ada dalam suasana ni, sebenarnya memang dihalakan dan direncanakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Okey. Kita akan pergi tengok pada gambar ni tentang, sebenarnya basically cerita ni tentang vampire dan zombie. Vampire, kuntilanak dan zombie. Zombie ni hantu yang macam tu, zombie kamu pisang lah, nak kata mati tak mati, hidup tak mati. Dia ada bawa mesej tertentu kat situ. Saya tak nak bincang kat sini, ada kaitan dengan agenda depopulation ni. Okay? Tapi kita tengok sebenarnya ini yang sedang dihalakan kepada kita. Okay? Supaya kita berfikir demikian. Vampire ni kuntilanak, kita tahu, dan kuntilanak ni disebut dalam tu immortal, immortal yang tak mati. So dia punya mesej tu sebenarnya mesej terbalik. Mesej terbalik. Ini bacaan saya, dia mesej terbalik. Dia ada mesej yang tersembunyi tapi dia terbalik. Okey. Maknanya immortal inilah sebenarnya yang menjaga zombie-zombie ataupun dia yang menguasai suasana bandar Malaysia ni. Dia ni boleh hidup ke mana-mana. Dia very powerful. Itu satu. Yang kedua, kita tengok dia bawa satu naratif takut suasana ni. Saya dah ulang balik dah. Naratif ketakutan. Dia nak tunjukkan kita berada dalam keadaan takut. Dan yang kedua, kita dalam keadaan kalah. Itu diguna perkataan extinction. Penghapusan bangsa. Penghapusan bangsa. Apa yang disebut oleh Abu Zarif dalam tu, dan saya tak jumpa perkataan tu tapi memang ada barangkali dan tentang tanah Ibrahim itu. Tanah Ibrahim itu. Maknanya Bani Jawi itu. Nak dihancurkan. Nak dihapuskan. Kalau kita faham, zombie itu adalah bangsa Melayu yang nak dihapuskan, yang nak dihancurkan oleh vampire. So you just imagine apa yang cuba disampaikan. Wallahu a'lam. Jadi topik ataupun benda punca kepada zombie adalah virus. Virus, pandemik. Pandemik dia tak sebutlah virus ni. Dan ada karakter-karakter yang sangat mengerikan kita, yang membesarkan kita, yang dia sebut. Saya pun ada orang tanya, sebelum orang tanya saya sebutlah tentang perkataan Nguyen, apa benda kan, Nguyen. Itu pun trigger juga kita. Macam mana trigger kemusykilan? Macam mana boleh ada karakter tu? Dan macam mana in reality kalau kita Google type nama tu akan keluar the character of the Nguyen. Jadi menimbulkan kemusykilan. Sebab tu saya kata benda ni this is kalau kita faham bagaimana gerakan-gerakan ini dia mengatur. Sama contohnya macam kartun The Simpsons. Simpsons ni kartun dia banyak yang dia macam predict, meramalkan. Macam mana boleh jadi begitu kan? Dan banyak yang dia macam dia lukis Trump, dan benda yang lukis ni sebenarnya ataupun dia bawa kartun Simpsons ni
Saya ingat 5 tahun, 10 tahun, paling kejap pun 5 tahun lah. 5 tahun kartun tu dia ceritakan dalam kartun tu, siri tu, for the next 5 years jadi. Bukan semua lah, tapi the incident tu is there. Simpson. Saya tersilap takut Flintstone. Simpson dengan Flintstone. Simpson. Kartun yang Simpson lah. Kalau ada orang boleh type itu Simpson kan. Kartun yang memang kita tengok, kartun. Sama juga 9/11. 9/11 ni dia dah sebut 10 tahun lah. Dalam kartun pun ada. Bukan Simpson, dalam kartun semua ada. So dia jadi. So, saya nak sebut di samping cerita komik, kita tengok bahawa sebenarnya ada agenda yang sedemikian ni. This is my opinion lah. Mana dia orang buat ni, prediction ni, bukan dia dah ada proses, dia dah ada mechanics, dia ada science, how to plan in head. Itu maksudnya, yang kita tak tahu. Kalau saya tengok ni, maknanya dia dah ada science dah. Kita ni kalau belajar dekat universiti ataupun institut, kita belajar keberangkalian kan, keberangkalian benda ni, jadi kita pakai calculation juga. Kita pakai mathematics kan. Dan perkataan calculation dan mathematics ni ada dalam komik tu kan. Dalam watak Nguyen tu disebutkan mathematics and calculation. Kan dia ada sains dia. Sains ni kita tak tahu. Jadi sains dia orang ni dah jauh ke depan. Kalau dia plan benda tu, maknanya 80% benda tu nak jadi. Bukan, benda tu boleh jadi. Based on science dia, mechanics dia, proses dia. Benda ni tak diajar kita. So dia orang ni dah ada, dia dah buat dah. 5 tahun jadi macam 10 tahun dia planning, 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun jadi. So dia dah ada mechanics tu. Dan barangkali komik-komik ni adalah part of the plan, the science. How to manipulate the mind. Tapi dia benda lain, macam mana karakter tu ada, dia masukkan implan dan sebagainya. Dia dah buat ni without our knowledge. Sebab itulah kita kembali kepada tauhid, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Saya teruskan masuk bab tauhid. Sebab itu kadang-kadang ramai tanya pada saya, nampak macam Tuan Khalid ni macam betul ni, macam reality ni kan. Tengok-tengok komik, saya jadi takut, saya bimbang, macam zombie tu bang kan. Takut. Tapi kita balik kepada sejarah nubuah. Apa yang awak takut sebenarnya dalam sejarah nubuah, kenabian dah berlaku dah. Dia punya ketakutan tu sama. Daripada Nabi Musa AS, Fir'aun dia dah mimpi lama dah. Ni saya dah masuk daripada fasa nak akhir ni. Okay. Fir'aun ni dia takut lama dah. Dia mimpi akan ada seorang bayi lelaki yang apa dia membesar nanti, dia akan meruntuhkan kerajaan engkau. Fir'aun dia dapat daripada mimpi. Fir'aun punya takut, dia rancang, dia gerakkan, bunuh semua bayi-bayi lelaki. Jadi dia buat selang tahun. Tahun pertama bunuh, tahun kedua tak bunuh. Tahun seterusnya bunuh, tahun kedua. Jadi sebab tu zaman Nabi Musa diarahkan bunuh masih lahir. The next tu arahan tu tak jalan. Masa tu Nabi Harun dilahirkan. Sebab tu Nabi Harun hidup, umur dia bukan sama. Nabi Harun ni dilahirkan selang kelahiran Nabi Musa AS. Pada masa ketika arahan membunuh tu tidak berlaku. Ni adalah juga ciri-ciri kemanusiaan Firaun ni kan. Tapi nak sebutnya pada masa tu, awal lagi, baby lagi Firaun. Okey. Baby lagi. Okey. Ni ada baby lagi masa tu. Baby lagi masa tu dah dapat dah gerakan penghancuran. Sehinggalah dia besar. Tapi Allah tentukan apa? Allah tentukan budak bayi itu membesar di istananya biiznillah, dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, dia membesar. Demikian juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni digerakkan untuk membunuh Nabi Ibrahim. Macam-macam dia buat. Ya, macam-macam dia buat. Tapi akhirnya Nabi Ibrahim tu dicampak dalam api, tapi pada api yang dicampakkan itu menjadi sejuk. Itu satu contoh yang biasa. Contoh yang paling luar biasa adalah Nabi Muhammad SAW. Aturlah kafir Quraisy dengan konspirasi dia. Gerak konspirasi, panggil komando-komando elit dia, panggil intelligence dia, buat gerakan nak membunuh Nabi Muhammad, kumpul panglima-panglima perang, panggil, nak gerak, nak bunuh kan Nabi Muhammad, nak membunuh Nabi Muhammad supaya habis, nak dihabisi kata orang Indonesia. Tapi pada ketika itu dah dikepung rumahnya, dah confirm dah kepung keliling, tak boleh keluar. Tapi biiznillah, kalau Allah nak, Nabi Muhammad keluar pada ketika dia dikepung. Itu ketauhidan.
Pada ketika dikepung itulah Nabi keluar. Di bawah under their nose, keluar betul-betul. Tertidur semua. Sebab tu saya kata, bila kita tidak ada tauhid, kita melihat gerakan ini semacam besar sangat, sedangkan mereka ni adalah laba-laba saja. Jadi apa saya dah sebut? Ini hanya adalah cyber yang mereka hantar kepada kita, umat Melayu. Ini hanyalah perang saraf. Jadi dia dah sebenarnya apa berlaku? Dia dah nampak dah sebenarnya. Mereka telah mengkaji sejarah Bani Jawi dan Bani Tanah Ibrahim ini. Siapa orangnya, kekuatannya, memang kebangkitan itu, memang ada wataknya, memang. Jadi mereka sebenarnya siapa yang takut? Kita takut ke dia takut? Dia menakut-nakutkan kita. Sepatutnya kita lah yang berani. Sebab tu saya personally jemput pejuang-pejuang alam Melayu ni. Tengok malam. You all lah sebenarnya, kita lah sebenarnya yang telah ditutup dan ditipu. Ditipu ni apa? Ketakutan. Dengan cara ni, cyber. Dia cyber kita, dia perang saraf, dia cyber lah. Saraf-saraf kita dia cuba ditakutkan. Saya ingat lagi, masa saya duduk bincang dengan AJK ni, duduk dekat area Batu Cave ni, banyak monyet. Sebenarnya kenapa dia datang idea ni? Insiden ni je, simple insiden yang Allah ilhamkan. Monyet dia turun. Kalau pagi-pagi dia turun monyet banyak. Dalam banyak-banyak monyet tu ada satu monyet tu memang gedebek lah. Gedebek kata orang Kelantan. Memang diandan. Memang kalau tengok tu semua orang lagi. Budak confirm lagi lah. Orang tua pun takut. Sebab dia punya gila. Tapi ada seorang haji ni dia memang. Dia datang, monyet tu datang haji tu. Gentak dia punya. Dia kata. Terkejut tu. Saya pun terkejut dia kata. Kata haji tu kata apa? Haji tu kata. Monyet ni dia kira dia punya gila je. Dia tak kira kita punya gila. Faham maksud saya? Dia orang ni, dia ingat dia punya kuat je. Dia orang ni, dia ingat dia punya intelligence je. Dia ingat dia punya kemahiran je. Dia ingat dia punya silat je, dia punya kuntang. Dia tak ingat kita punya kekuatan. Kita ni Allah dah jadikan kekuatan kita. Sebab tu dia dah kaji dari segi naratifnya. Sebab tu dia masuk, kalau tengok sejarah dia. Bani Jawi, Tanah Ibrahim. Dia masukkan balik dekat kita, dekat mana? Dekat Cemuk, dekat Perak. Dekat Perak tu dia tunjukkan sejarah ni dia orang. Dan mereka ni nak dia nak takut-takutkan kita. Dia nak cyber. Jadi siapa kita sebenarnya? Yang dia tahu tapi kita tak tahu. Yang kita tak tahu. Siapa kita sebenarnya? Jadi dia nak. Sebab inilah sebenarnya. Ini yang disebut oleh Tuan Guru saya sendiri. Bahawa kalau bangsa Melayu, Islam, Nusantara ini, tak kira Melayu pun. Mereka ni tahu siapa mereka. Dan datang, dia ambil Islam itu, Tauhid itu, Mahabbah itu dan Tamadun masuk dalam jiwa ni. Habis. You name it, kuat mana pun musuh akan dikalahkan. Ketauhidan itu kalau dah masuk dalam jiwa orang Melayu, tuan-tuan tak percaya lagi. Subhanallah. Saya nak bincang pasal komik ni, tapi saya nak ubah dimensi yang lain. Tuan-tuan tahu tak, masa ni saya cerita, mungkin ada military dalam. Mungkin askar, mungkin ada yang dengar lah sebab cerita ni dia orang pun nak kaji, nak tahu juga kan. Tentera yang menyelamatkan masa Black Hawk Down tu siapa? Semangat saya cerita. Yang menyelamatkan tentera Amerika, tentera elit dia orang tahu. Dua, satu ranger, satu tentera komando. Yang masuk ke pasar Bukhara itu di masa tahun 1993 kalau tersilap saya, di Mogadishu. Dia jadi filem tu, Black Hawk Down tu. Yang jatuh tu, yang pergi selamatkan dia orang, tentera Malaysia. Itu nak tunjukkan mereka yang pergi, tapi tak dinyatakan dalam movie tu. Satu muka orang Malaysia bukan, tapi yang pergi itu tentera Malaysia. Pergi masuk, selamatkan, bawa keluar. Wallahi. Dan bersama mereka tentera Pakistan. Tentera Pakistan lari belakang. Lari tak tahan dengan tentera-tentera Somalia pun masa tu. Somalia, Mogadishu. Tapi tentera kita dan seorang terkorban. Innalillah. Moga Allah angkat dia sebagai mujahid, syahid. Jadi dia adalah nak sebutnya, subhanallah, keberanian itu memang dah ada pada jiwa orang Melayu. Dan mereka ni sebenarnya dia orang dah kenal lah kawan. Dan saya nak cerita personal. Ni saya kena jaga adab juga kadang-kadang benda ni jangan terlepas lah. Sebab masa saya dulu bekerja dengan NGO sukarelawan, masa dengan ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Pada saya duduk sekali dulu. Masa sebelum peperangan Afghanistan. Saya duduk dengan seorang lelaki yang tuan-tuan kenal. Kenal mana? Ya, dia berkhidmat dengan United Nations masa di Bosnia.
Cerita ni masyhur lah, tapi ada beberapa video, ada seorang media tu cerita. Dan saya jumpa Kena Manak, saya duduk berdepan dengan dia. Dia cerita saya. Masa tu dia cerita Kena Manak. Dia cerita bagaimana, masa tu dia dah retire daripada United Nations punya Malbat, bukan Malbat, dia panggil United Nations yang melindungi. Pada ketika Bosnia, umat Islam diserang pada ketika itu. Tentera-tentera United Nations ni datang untuk protect. Dan kita tahu bagaimana terjadinya pembunuhan di Srebrenica. Ramai umat Islam mati. Masa tu tentera United Nations daripada Belanda datang. Tak dapat mempertahankan. Ramai mati. Anak-anak mati. Sebab itulah apabila Kena Manak ni dia retired from United Nations, tapi dia menceritakan bahawa bagaimana mujahidin dia ada dalam tu masa tu. Perang pada ketika nak kemenangan tentera mujahidin Bosnia, masa tu datang mujahidin daripada Arab Saudi bersama Afghanistan pun ada, lawan dengan tentera Serbia, the Tiger, lawan. Tapi masa ketika momen Fathul Mubin yang dipanggilkan masa tu di antara Croatia, dekat Croatia, masa tu tentera Bosnia bergabung dengan Croatia nak mengalahkan Serbia pada masa itu. Dekat satu macam gunung yang tinggi, masa tu memang tak boleh dikalahkan tentera Serbia. Dekat dia berada di tanah yang tinggi dengan dia punya weapon dia sendiri tu mengajar. Tentera Islam ada dekat bawah, mujahidin Islam ada di bawah. Tapi pada malam tu lah Kena Manak cerita dengan saya personally. Kena Manak ni orang Kelang. Orang Kelang ni memang handal-handal belaka. Jebat derhaka pun Kelang kan. Komando-komando lah. Kena Manak ni komando lah. Rendah je orang dia, kecil je orang dia. Tapi perang memang taktikal memang super dia. Kena Manak. Dia dah legend lah, legend lah. Okay. Dan inilah sebenarnya terlibat kita. Dan masa itulah Allah beri bantuan. Tuan-tuan boleh pergi balik tengok cerita ada seorang tentera ex-military itu, dia cerita punya sama. Apa yang saya cerita sama. Pada ketika itu kalah tentera Serbia apabila turunnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala daripada langit. Datang mereka tembak dekat langit. Saya nak cerita tentang handalnya tentera Melayu, tentera Islam, tentera Melayu khususnya. Ini belum lagi cerita Lieutenant Adnan, Sarjan Jamil yang di Bukit Kepong. Saya dulu duduk di Polis Depo Kuala Lumpur tu pada masa pelancaran Bukit Kepong, filem Bukit Kepong, Jin Samsudin tu saya ada pada itu. Kat panggung wayang. Saya tengok sendiri. Dan kita tengok macam mana pahlawan polis Sarjan Jamil. Macam mana Lieutenant Adnan. Dan ini sebenarnya yang ditakutkan oleh orang-orang di luar sana. Musuh-musuh Islam di luar sana. Dia ketakut. Sebab tu digambarkan mereka ni boleh mengalahkan. Mereka kena bunuh. Kena hapuskan the extension period Bani Jawi. Faham? Faham tu? Jadi ini saya nak gambarkan. Apa yang disampaikan kepada adalah saya. Tapi kita terima ni sebagai realiti. Kita tengok pandemik, kita tengok COVID ni macam jadi cerita zombie. Memang kalau tuan-tuan percaya, anak-anak percaya, realiti itu boleh jadi. Allah akan mengikut sangkaan hamba. Tapi pada malam ni, ubah sangkaan itu balik. Bahawa sebenarnya yang takut bukan kita. Dia orang yang takut kepada kita. Dia orang yang takut kepada kita. Ini sebenarnya. Sebab apa yang terjadi hari ini, dia tahu, dia orang ni barangkali baca hadis. Ini yang berlaku apabila ketakutan ini, kegerunan ini dicampakkan kepada hati kita. Allah dah sebutkan, bila satu umat Islam ini, tentera Islam ini tidak beriman ataupun fasik, banyak dosa, Allah akan campak ketakutan ke dalam tentera Islam dan Allah akan letakkan keberanian kepada tentera kafir. Itu yang kalah. Ceritanya ketakutan sahaja. Yang dia buat sekarang ni adalah permainan nak letak takut dan berani. Dan apa yang berlaku ni dia nak letak ketakutan. Dan saya kata Bani Jawi ini, orang Melayu ni, saya dah sebut tadi beberapa watak. Dan memang handal. Sejarah saya sebut tadi watak terkini. Ini watak dulu ni, Hang Tuah itu. Ini bukan mitos ni. Hang Tuah itu adalah legend. Memang betul, Hang Tuah ini adalah seorang pahlawan, seorang negarawan dan dialah sebenarnya mengatur bagi bila berlakunya percaturan. Dia adalah diplomatik dia tinggi. Dia boleh berlawan, dia lawan dengan pada berperang dengan Majapahit. Pahlawan tu yang bawakan Taming Sari di siapa nama dia? Pahlawan Majapahit itu. Hang Tuah itu sejarah kita. Dan mereka inilah sebenarnya. Mereka inilah Hang Tuah ini adalah ini sejarah yang benar yang dikaji oleh barat, yang ditakuti. Takut lahir Hang Tuah baru. Takut lahir Tok Janggut baru. Takut lahir
mat kilau baru, mereka takut. Apa yang berlaku pada 13 Mei sana kita? 13 Mei yang berlaku sebenarnya hanya seorang guru, dia melimpahkan kekuatan, limpahan nur, zikir yang diijazahkan, terjadi kekuatan kepada orang biasa saja. Orang biasa. Jadi sebenarnya kekuatan ini ada pada orang-orang Melayu Islam. Jadi apa yang berlaku sebenarnya adalah permainan perang saraf yang sedang dihalakan kepada kita, umat Islam, umat Melayu di Nusantara. Supaya kita takut. Bila takut je, habis. Immune system pun boleh tertutup. Ketakutan adalah sesuatu yang sebenarnya dia nak kita takut. Dan inilah berlaku pada umat Islam. Jadi macam mana kita nak mengembalikan kekuatan ini balik? Dengan masukkan ketauhidan. Tauhid yang dimaksudkan ini bukan tauhid kalam, bukan tauhid kitab. Bukan kita baca, dengar sifat 20, hafal sifat 20. Bukan. Kita kena masukkan tauhid zauki, tauhid rasa, tauhid syuhudi, tauhid penyaksian, pandangan. Ini yang ada pada diri Hang Tuah. Ini yang ada pada Mat Kilau. Ini yang ada pada Tok Janggut. Ini yang ada pada Tok Gajah. Mereka ni lah yang ditakuti oleh tentera-tentera Bengali Putih. Dan ini yang dia tahu, sejarah ni akan berulang. Akan berlaku kebangkitan balik. Panglima-panglima, pahlawan-pahlawan, pendekar-pendekar ini akan datang balik. Apabila mereka dapat kekuatan tauhid yang sebenar. Sebab tu dia takut-takutkan kita dengan vampire dan zombie. Benda tu boleh terjadi. Tapi kalau kita tenggelam dengan naratif dia, that's it. Tenggelamlah kita. Jadi ini yang saya nak bawa, bahawa bicara kebangkitan sebenarnya adalah kita meneguhkan balik. Bukan kita bincang macam mana nak mengalahkan mereka. Allah tidak suruh kita mengalahkan Dajjal. Bukan kerja kita mengalahkan Dajjal. Bukan kerja kita nak membunuh Dajjal. Yang bunuh Dajjal adalah Nabi Isa AS. Yang akan mengalahkan Dajjal adalah Imam Al-Mahdi. Awak ni buat apa? Saya ni buat apa? Teguhkan iman. Kukuhkan iman. Berada dalam sabar. Pertolongan Allah akan datang. Tapi sebab apa kita takut sangat dengan situasi ini? Jadi apa yang berlaku? Ni Max Brooks ni satu contoh je. Dia cyber kita semua. Perang saraf. Tu saya nak sebutlah. Okey. Faham tu? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okey. Jadi ini yang saya nak gambarkan. Bahawa akhirnya kita kena kembali. Kuatkanlah bangsa Melayu Islam kita ini dengan kekuatan tauhid. Sebab kalau kita tengok dalam komik tu, dia ada bawa karakter ataupun general perang komunis. Dia bawa general perang komunis. Dia bawa watak-watak vampire. Sebab apa? Inilah watak-watak pada pemikiran mereka yang boleh mengalahkan kekuatan kepahlawanan, kependekaran orang Melayu Islam kita. Yang memang ada, zuriat-zuriat kita ni memang ada. Dengan cara bawa hantu-hantu vampire yang macam superhero boleh mengalahkan mereka. Bawa ideologi komunis. Ideologi komunis ni, saya kata kenapa naratif ni sengaja dibawa. Mereka kaji sejarah. Sebab inilah sebenarnya yang telah ideologi kapitalis dan demokrasi ni tak boleh menimbulkan kemarahan. Tak boleh jadi macam rakyat tak boleh. Dia kena bawa ideologi komunis. Kalau tuan-tuan baca balik sejarah Melayu, Kesultanan Melayu, Sumatera Timur, di mana semua raja-raja sultan dibantai habis pada tahun 19 Mac 1946. Mereka ini raja-raja habis dibunuh keturunannya, orang Melayu pada ketika itu, pada satu hari je, 2-3 hari je, pada 1946. Yang digerakkan adalah revolusi sosial, di bawah belakangnya adalah komunis Indonesia pada masa itu. Sebab tu kita tengok dalam komik Brooks ni, dia bawa ideologi komunis. Sebab hanya komunis yang dapat bawa macam semangat revolusi. Dan kita ingat dalam sejarah Rusia yang menjatuhkan Raja Tsar di sebalik perancangan Dr. Rasputin itu, main dia punya konspirasi dia. Siapa yang gerakkan? Dia bawa kebencian, emosi, dia bawa unsur-unsur komunis. Sebab tu dalam komik ni dia masukkan komunis. Komunis yang pakai macam baju Melayu pun ada. Dia bawa unsur itu. Dan dalam cerita ni yang nak kena cetuskan, nak bawa balik, yang boleh bawa agenda naratif black, apa nak sebut, black parade senang, ataupun nak bawa agenda macam vampire ni, dia kena underground society.
dia kena ada gerakan underground. Sebab tu dia bawa, kalau tengok dalam komik tu ada satu babak tu dia kena tunjuk macam vampire ni duduk dalam dekat kondo, tengah minum arak, kemudian kat dalam tu ada gambar ni seorang perempuan yang mamak dikorbankan. That is a black magic, sihir. Jadi nak mengalahkan kekuatan kepahlawanan, ketauhidan ini, dia kena sihir. Dia orang dah tahu dah benda. Jadi dia bawa black magic. Hanya black magic ni boleh mengalahkan the white, bukan white magic, nur, cahaya. Sebab itulah bila kita alpa, kita lupa, tak bawa balik tauhid, tak kembali kepada kuatkan, meneguhkan balik tauhid, kita bimbang nanti ini saja. Sebab itulah sebenarnya kekuatan kita adalah kekuatan ketauhidan. Ketauhidan yang saya sebut tadi, bukan tauhid kalam ni, bukan tauhid sifat 20. Tauhid 3 ni pun jauh lagi lah. Tauhid 3 ni dekat tempat lain lah, dekat Timur Tengah mungkin lah. Kita alam Melayu ni memang tauhid Asy'ariyah ni yang dibawa ni sebenarnya disusun oleh ulama kita memang sesuai dengan jiwa alam Melayu. Dia boleh sampai kepada peringkat syuhudiyah, penyaksian. Penyaksian ni bukan benda pelik, memang ada dalam hadis pun. Hadis ihsan tu anta'budallaha ka'annahu tarah. Kau melihat, kau beribadah seolah-olah kau melihat Allah. Melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah, kau merasa Allah melihat kamu. Jadi anjuran melihat itu bukan satu yang mustahil. Ini dibahaskan oleh ulama tafsir pun, ulama hadis pun. Saya dengar syarah daripada Syekh Hamzah Yusuf. Sebab melihat Allah ni bukan benda yang tak boleh. Kalau tak boleh, nescaya Nabi Musa AS takkan minta kepada Allah. Nabi Musa kan akan minta ke Allah, Ya Allah, bolehkah aku melihat engkau? Dekat Bukit Tursina tu, Nabi Musa, Nabi minta nak melihat Allah. Jadi melihat Allah tu bukan satu yang mustahil. Tapi memang tak dibenarkan kita di alam dunia, tak boleh terjadi. Kita hanya boleh sebagai makhluk melihat Allah di syurga nanti. Kerana itulah nikmat terbesar. Tapi keinginan dan kehendak untuk melihat Allah itu bukanlah satu yang menyalahi syariat. Tidak. Dan disebut juga ketika Nabi SAW di Isra' Mi'rajkan, di naik ke langit. Jadi perbahasan yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah melihat Allah. Ada yang kata melihat Allah, tapi kata Siti Aisyah kata tidak, dia tidak melihat Allah dengan mata zahirnya. Ada perbahasan. Jadi soal melihat itu, syuhudiyah itu memang berlaku. Jadi boleh berlaku syuhudiyah, maknanya dia berada dalam tauhid penyaksian. Tapi jauhlah orang nak berada dalam tauhid penyaksian ni, dia kena berguru, mencari seorang mursyid yang dapat melimpahkan. Mursyid itu kena orang yang telah melalui proses itu. Ini memang kena lah. Jadi dia tak boleh macam declare dakwa-dakwa macam tu. Paling tidak itu tinggilah penyaksian. Kita tauhid zauqi, tauhid rasa. Tauhid rasa ni mana kita ada rasa Allah itu. Kalau kita minum air itu kita rasa yang memberi, menghilangkan kehausan itu adalah Allah. Itu tauhid rasa. Dia berada, dia sentiasa melihat Allah ini melihat aku. Tauhid rasa. Kalau berada dalam itu pun, itulah tanda pejuang yang akan dibukakan kemenangan, diberi pertolongan. Inilah sebenarnya kalam yang disebut oleh ramai. Alam Melayu ni dah gerak dah, dia punya keilmuan itu dah tinggi dah untuk sampai, dan benda tu bukanlah satu benda yang baru. Dah berada dalam sejarah nubuwah dan sejarah ulama-ulama tradisi di alam Melayu. Jadi saya bicara tentang Max Brooks ni lain dimensi dia. Saya bukan cerita pasal tentera, intelligence, security. Itu tak apalah bagi orang lain lah. Itu bagi orang lain. Saya cuba sentuh sikit-sikit. Dan saya sentuh juga beberapa dimensi yang saya sebut tadi. Bila sebut tentang military, saya kata ini adalah cyber war, perang saraf. Ini keyakinan saya. Sebab dia tahu, kalau dia kata bangkit, kuatnya ulama Melayu ni jadi berani, habislah kita, memang habis. Dan mereka ini sedang terdesak, saya nak beritahu. Golongan-golongan elit ni sedang terdesak. Mereka ni ada timeline. Kalau dia terlepas timeline ni, that's it. Selamatlah, tak boleh bangkit lagi lah. Mereka ni dah ada date, bukan timeline, dia ada deadline. Dia kena capai deadline ni. Sebab dunia ni universally, dia bergerak, berputar mengikut ketentuan dia. Dah sampai dah masa dia, bahawa kitaran. Macam kita belajar ekonomi juga, kelok marginal tu kan. Once kelok marginal tu sampai titik kepuasan, dia akan jatuh. So kapitalis ni dah sampai titik tinggi dah, dia akan jatuh. Satu sistem baru akan datang. Ini memang cycle ni sebut dalam ekonomi dah. Tiap 7 tahun berlaku new cycle.
Dan dalam politik pun sebenarnya kapitalis ni semua peramal kata habis dah. Sistem kapitalis demokrasinya akan tamat. Pengkaji ini bukan saya sebut, dalam CIA punya intelligence dalam sebut pun benda sama. Dia kata 2025 akan berlaku kebangkitan baru, akan baru sistem baru, dunia baru, dan dia nampak bahawa dunia yang bangkit itu, yang baru itu adalah Islam. CIA punya pengajian. Jadi bila tengok dia orang kena buat ni before 2025. Sebab tu dia letakkan ini, dia, maknanya dia telah menghantar serangan dia kepada kita. Dan kita ni kalau orang segang, sebenarnya dia beritahu kita ni kuat lah sebenarnya. Umat Melayu ni sebenarnya kuat lah. Makna dalam jiwa kita ada hang tuah, adanya hang jebat, adanya Tok Janggut, adanya Tok Gajah, ada Datuk Bahaman, adanya Mat Kilau. Ini bukan sejarah terpencil ni, ini ada pada semua orang, ada pada tuan-tuan ni. Cuma tak dibangkitkan jiwa itu, tak dimasukkan ketauhidan itu, tidak dimasukkan kekuatan itu. Sebab itulah kita ni, kita terbelenggu, kita terperangkap dengan permainan mereka, dengan ketakutan mereka. Dan kalau Allah nak bagi kemenangan, Allah beri kemenangan yang saya sebut tadi, yang disaksikan oleh Kenal Manak itu berlaku. Dia bukan berlaku perang Badar je, bukan pada berlaku perang Afghanistan saja. Dan dia orang dah tahu dah, kalau dapat kekuatan ni, tentera-tentera Amerika ni sebenarnya, dia tahu tentera-tentera yang kuat ni ada di mana. Ya, antara tentera yang kuat yang dia orang pernah lawan tapi dia orang susah nak kalahkan. Dia panggil the Ghost, lawan dengan Ghost. Satunya tentera-tentera Red Indian. Red Indian ni dia orang pernah lawan dulu, tapi dia lawan ni memang payah kalah. Dia panggil Ghost. Dia the Mohawks, the Mohicans. Red Indian tu memang kalau dia lawan memang. Kemudian tentera Mujahidin Afghanistan. Hari ni terbukti memang tak boleh dikalahkan sebab dia orang ni memang born to be a warrior. Tentera Mujahidin Afghanistan, pergilah lawan macam mana. Dia orang ni memang born, dalam DNA dia memang jihad. Memang tak takut punya. Kalau pegang tu. Sebab tu kita tengok tentera Rusia masuk tahun 80-an, kalah, hundur. Tahun ni 20 tahun Amerika ada dekat situ. Baru lagi Joe Biden kata keluar. Tak menang pun, tak boleh mengalahkan. Taliban tu sebenarnya adalah grup-grup mujahidin dulu. Mereka ni tauhid dia kuat. Tauhid mereka kuat dan mereka tak takut pun. Saya pernah tengok video dia ketika dia diserang. Dia tak tunduk pun. Askar lain semua tunduk. Mujahidin dia tak tunduk pun. Dia tak down pun. Orang tembak, ada video dulu pada tahun masa perang Rusia. Saya tengok dia perang General Mas'ud. Okey, siapa nama dia? Azam, ini semua mujahidin tahun 1980-an tu. Yang sebelum Taliban ni, sebelum 9/11 ni, mujahidin Afghanistan yang lawan dengan Rusia. Ini adalah tentera yang kedua. Yang kedua, tentera-tentera alam Melayu ini. Di wilayah ini sebenarnya ini adalah tentera yang ditakuti oleh tentera-tentera musuh. Mereka adalah pejuang-pejuang yang bukan mudah untuk dikalahkan. Sebab itulah sebenarnya mereka menghantar peluru dia sebelum mereka serang. Apa dia? Cyber, perang saraf. Antaranya ni komik ni lah, komiknya tuan tengok. Supaya anak-anak kita rasa takut. Wallahu a'lam. Itulah saya nak gambarkan kepada tuan-tuan bahawa kekuatan ini, kebangkitan ini sebenarnya sedang, hidayah kebangkitan ini sedang datang kepada kita. Allah nak tunjukkan apa yang berlaku tentang Comex, Max Group ni sebenarnya adalah bukti Allah nak tunjukkan kita umat Melayu kuat. Sebab tu kalau tengok, tuan-tuan tengoklah, kalau Yajin lah sungguh-sungguh nak tengok komik ni, tengok tadi. Dia tunjuk macam mana tanah Ibrahim, Bani Jawi dibongkar satu-satu, macam mana dia kalahkan. Dia kalahkan kita pun dengan keris kita. Tapi dia ubah-ubah sikit, keris naga, campur semua tu. Semua dia nak bermain minda kita. Tapi sebenarnya itulah kekuatan kita. Umat Melayu Nusantara ini sebenarnya, ya Allah, barangkali saya yakin disimpan untuk dalam kebangkitan akhir zaman. Sebab ini hadis Nabi SAW. Nabi sebut akan berlaku 3 anak khalifah akan berperang. Akan berebut khazanah yang berada di bawah Kaabah. Ini hadis sahih. 3 anak putera, anak khalifah akan berperang, akan berebut. None of them, tidak ada satu daripada orang pun akan dapat. Sehinggalah nanti akan datang bendera hitam daripada timur. Bendera hitam daripada timur, dan timur ini sebenarnya besar, luas. Memanglah kita tidaklah jangan taksub kata mestinya Melayu, mutlaknya Nusantara Melayu, Indonesia marah nanti. Timur luas daripada Arab Saudi luas. Jadi timur tu dekat Pakistan pun timur juga, belah timur. Ya, Kazakhstan pun timur juga, Chechnya pun
timur juga, kan? Kashmir pun timur juga. Di tanah Melayu timur juga, Brunei pun timur juga. Tapi kita mengambil semangat Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ketika mendengar hadis Nabi SAW, dia katanya akan membuka kota Konstantinopel itu adalah sebaik-baik tentera dan sebaik-baik pemimpin. Dia ambil hadis tu, dia jadikan hadis itu sebagai motivasi untuk dia pergi berjuang. Sebab umur Abu Ayyub Al-Ansari ini panjang. Dia sungguh-sungguh mengambil motivasi. Jadi itu kita ambil semangat, bukan kita nak membesarkan alam Melayu ni, Nusantara ni, mesti ni, Imam Mahdi daripada sini, kemudian timur ni lah. Tak, saya minta lah, ini saya minta. Kita duduk di atas semangat Abu Ayyub Al-Ansari. Semangat untuk kita mengambil hadis itu. Hadis tentang panji hitam dari timur itu. Cuma kita kata, kemungkinan inilah di alam Melayu Nusantara. Seperti mana Abu Ayyub Al-Ansari kata, akulah yang akan menyambut tentera sebaik-baik tentera itu, aku nak berada. Tapi tak. Nyata yang bukan yang membuka kota Konstantinopel itu bukan tentera yang Abu Ayyub Al-Ansari berada. Kalau tak silap saya, tentera yang disertai oleh Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah tentera Abu Yazid. Dia dimakamkan di Sultan Ayub di Turki. Tak sempat. Yang membuka kota Konstantinopel adalah Muhammad Al-Fatih. Berapa tahun selepas tu, berapa puluh tahun selepas tu. Barulah kota. Tapi semangat dia untuk membuktikan hadis itu benar. Kita mengambil semangat hadis panji hitam daripada timur tu. Barangkali ya Allah, boleh jadi ya Allah. Alam Melayu ni lah ya Allah. Doa jadi. Bukan kita kata mesti panji hitam timur Melayu. Bani Jawi, Bani Tamim sini. Nanti dia jadi polemik. Tapi kalau kita ambil semangat Abu Ayyub Al-Ansari, insya-Allah. Kalau jadi, alhamdulillah. Kalau tak jadi, tak apa sebab semuanya ketentuan Allah. Jadi semangat inilah yang ditakuti oleh Max Brooks. Sebab dia pengkaji tuan, dia pengkaji. Kalau pengkaji intelligence Amerika ni memang tip top lah kan. Mossad, MI6, KGB, dia orang the intelligence committee ni dia tahu. Sebab tu saya ambil pendapat Dr. Stephen Greer. Dr. Stephen Greer ni dia memang terlibat dalam intelligence dekat Amerika. Kalau tengok Dr. Stephen Greer sebut, dia kata dalam intelligence committee ni dia simpan sebagai rahsia, dia kod. Tapi bila untuk mengalahkan intelligence ni kita kena sebut keluar benda supaya dia tak jadi rahsia. Sebab tu the only that dia kata sebenarnya kita protect diri kita. Sebab dia buat dalam keadaan rahsia kan. Sebab Allah akan buka satu-satu, Allah akan buka. Bila Allah bukakan, Allah akan dedahkan perancangan mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi kita buka dalam grup kita nampakkan bahawa ini sebenarnya perancangan mereka. Dan bila kita tengok perancangan mereka adalah selemah-lemah perancangan seperti yang sebut tadi. Walaupun tengoknya besar, dari segi psikologinya besar. Tapi pada hakikat Allah Subhanahu Wa Taala dia macam sarang laba-laba. Selemah-lemah rumah dan selemah-lemah perangkap. Jadi orang kalau bijak dia akan nampak labah-labah, sarang labah-labah. Ada sarang labah-labah. Bermakna di sini ada labah-labah. Kita nampak dia punya perancangan. Kita tahu ini adalah ni Dajjal. Ini adalah ni geng-geng Rothschild. Ini adalah Rockefeller. Kan kita tahu. Yang buat semua perancangan ni dibiayai oleh Rockefeller Foundation. Rothschild ni dalam institut kewangan. Tapi kalau intelligence committee ni atas dia adalah Rockefeller. Kita kena tahulah teori konspirasi. Wallahu a'lam. 10:30.